Hai minasan, konnichiwa. Okay, hari ni kita akan tengok JLPT-N5. Okay, macam mana untuk kita bentukkan T-form dalam bahasa Jepun. Okay, so hari ni kita akan tengok macam mana kita menukarkan kata kerja dari bentuk mas ke dalam bentuk te. Okey, sebelum tu apa itu kata kerja? So kata kerja itu ialah perbuatan ataupun action ya dalam bahasa Inggeris. So apa-apa perkataan yang melibatkan perihal melakukan sesuatu, kita panggil dia kata kerja. Okey. Dan biasanya untuk pemula bagi pelajar bahasa Jepun pemula, so biasanya kita akan perkenalkan bentuk mas ya. So sebab tu mungkin ramai yang pernah dengar tabemas, nomimas, mimas, kikimas, okey. So itu kita panggil dia mas form ataupun bentuk mas. Okey, contohnya kita ada tabemas kat sini ya. Tabemas maksudnya makan. Okey, tapi sebenarnya kata kerja dalam bahasa Jepun kita ada banyak bentuk ya. So kita ada apa yang kita panggil sebagai casual form ataupun dictionary form. Okey. Kita ada nai form, kita ada te form, kita ada ta form, okay? So tabemas, taberu, tabenai itu nai form, tabete itu te form, tabeta itu ta form. Okay? Dan contoh lain, okay, kat sini saya ada juga conditional form, okay? Tabereba, potential form, taberareru, volitional form, tabeyo, passive form, taberareru, dan causative form, tabesaseru. Okey, so jangan risau, tak perlu risau semua ni lagi, okay, sebab kita masih ada masa untuk belajar. Tapi saya nak cakap kat sini, apa yang saya nak minasang tahu kat sini ialah kata kerja dalam bahasa Jepun tak semestinya dalam bentuk mas sahaja. Okey, so kenapa kita perlu tahu bentuk-bentuk lain supaya kita boleh guna pakai struktur-struktur ayat tertentu, okey? So bila kita nak cakap bila kita nak guna kata kerja tak semestinya must form sahaja, okey? So kita kena tengok struktur ayat tu dia perlu guna bentuk apa dan daripada situ baru kita aplikasikanlah ilmu kita macam mana kita nak conjugate, kita tukar bentuk sesuatu kata kerja tu, okey? Okey. So untuk hari ini kita akan tengok T-form sahaja, okey? So dalam video ni saya tak akan terangkanlah apa contoh aplikasi untuk T-form. Okay, so kita fokus kepada macam mana kita nak tukar dari must form ke T-form sahaja. Biasanya cikgu-cikgu akan ajar pelajar untuk tukarkan dari dictionary form ke T-form, kata silap saya. Tapi untuk video ni saya akan ajar macam mana nak tukar dari must form ke T-form. Okay. Okay, so untuk kita tukar daripada must form ke T-form, kita ada beberapa peraturan yang mesti kita ingatlah. Okay. Dan kalau minasang ingat peraturan-peraturan ni, so tak ada masalah untuk conjugate apa-apa verb pun, apa-apa kata kerja pun dalam bahasa Jepun. Okey, peraturan yang pertama, kalau sebelum must kita ada hanya satu suku kata ataupun hanya satu karakter sahaja, contohnya she must, ki must, ne must. Okey, so ada she, ki, ne. Hanya ada satu huruf, satu suku kata. So caranya ialah kita buang must dan kita tambah te. She must jadi shite, ki must jadi kite, ne must jadi nete. Okay, so itu peraturan pertama. Okay, kalau ada satu suku kata atau satu huruf sahaja sebelum mas, kita buang mas tambah te. Okay, tapi kalau kita ada lebih daripada satu suku kata iaitu dua atau lebih, kita ada beberapa peraturan lain ya. So yang kedua, okay, kalau sebelum mas tu ada huruf yang berbunyi e ya, contohnya he, me, be, me, ne, re, okey. So itu semua pun sama ya, kita buang mas tambah te sahaja. Contoh kakemas, kakemas. So ada ke, ada bunyi e kat situ. So kita buang mas tambah te, kakete. Yamemas, me, yamemas, yamete. Shirabemas, shirabemas, be ya. Shirabete, shirabete. Okay, so itu peraturan kedua.
Okey, peraturan ketiga, okey, kalau sebelum mas kita ada lebih daripada satu suku kata, okey, dan kalau kita ada huruf shi ya sebelum mas. So kita buang mas, kita tambah te. Contoh hanashimasu. So ada shi kat sebelum mas tu. So kita tambah te sahaja ya, buang mas tambah te. Hanashite. Kashimasu. Kashite. Kaeshimasu. Kaeshite. Okey. So itu peraturan ketiga dan peraturan keempat, okey. Kalau sebelum mas kita ada ichi atau ri. Okey, so ichi ri, cara dia ialah kita buang mas dan kita gantikan ichi ri dengan c kecil te. Okey. So contoh aimas, aimas ada i sebelum dia yang warna merah tu. So kita buang mas, gantikan i dengan cisai ci te, ya. C kecil dan te. So dia jadi atte. Atte. Sama juga dengan kachimas, kachimas. Chi jadi sekecil te. Katte. Katte. Dan suwarimasu, suwarimasu di jadi sekecil te. Suwatte. Suwatte. Okey, so itu peraturan keempat. Dan seterusnya kita ada peraturan kelima, ya. Kalau sebelum mas kita ada mi, bi atau ni. Cara dia ialah kita buang mas dan kita gantikan mi, bi, ni dengan ende. Ende. Contoh yasumimasu. Yasumimasu berehat ya. So sebelum mas kita ada mi. So kita buang mas, gantikan mi dengan ende. Jadi yasunde. Asobimasu ada bi, asonde. Shinimasu ada ni, shinde. Okey. So itu peraturan kelima dan peraturan keenam. Kalau sebelum mas kita ada ki. Okey. So kita akan buang mas dan gantikan ki dengan ite. Ite ya. Contoh arukimasu berjalan. Arukimasu. So ada ki sebelum mas, kita gantikan dengan ite. Aruite. Aruite. Hikimasu. Hikimasu. Hite. Hite. Okay, so kat sini jadi long vowel ya. Vokal panjang sebab kita ada hi dan ki tu kita gantikan dengan ite ya. So ada double e kat situ. Hite. Sama juga dengan kikimasu, mendengar atau bertanya. Okay, so jadi kite. Kite. Okay, peraturan ketujuh. Okay, kalau kita ada gi sebelum mas ya. So kita gantikan gi dengan ide. Contoh oyogimasu. Buang mas, gantikan gi dengan ide. Oyoide. Nugimasu. Nugimasu. Jadi nuide. Sosogimasu. Jadi sosoide. Okay, so itu kalau gi ya, gi. Okay, so kalau perasan ada beberapa bentuk te yang berakhir dengan de ya. So kalau bentuk te tak semestinya dia te sahaja ya dekat belakang. Jadi dia boleh ada de juga ya. So ada yang jadi te, ada yang jadi de. Contohnya inilah untuk peraturan 7. Okey, dan peraturan terakhir yang paling tak best ialah kita ada pengecualian ya. So ada beberapa kata kerja dalam bahasa Jepun yang ada conjugation ataupun bentuk te yang terkecuali, yang special lah kita cakap ya. Contoh ikimasu, ikimasu dia jadi ite ya, ite. So dia tak akan ikut peraturan yang kita tengok tadi lah. So ini hanya perlu hafal sahaja ya. Ikimasu, ite. Abimasu, abimasu jadi abite. Abite. Okimasu. Okey, okimasu bangun pagi ya. Sebab okimasu ada beberapa maksud, tapi hanya okimasu untuk N5 lah. Okey, hanya okimasu untuk bangun pagi sahaja atau bangun dari tidur, kita te form dia ialah okite. Okite. Karimasu pinjam, karite. Karite. Dekimasu boleh ya. Dekimasu perkataan yang sangat penting. Dekite.
dekite. Okay. So semua kata kerja yang terkecuali ni dia tak ikut peraturan-peraturan yang kita tengok tadi. Okay. So kita tak boleh conjugate berdasarkan rules tadilah ya, peraturan yang kita tengok tadi. So mesti hafal. So tak ada banyak dalam bahasa Jepun sebenarnya, tapi sudah tentu saya tak listkan semualah, saya tak senaraikan semua kat sini. Jadi untuk N5 ini verb kata kerja semua ni penting ya. Okey. Dan itu sahaja peraturan-peraturan yang kita perlu tahu untuk tukar dari mas ke te form. Okey, so sebagai dia punya summary ya. Minta maaf saya punya video bercampur sikit ya, Inggeris dengan bahasa Melayu sebab saya dah biasa belajar dalam bahasa Inggeris ya sebenarnya. Okey, so untuk kalau dia satu huruf sahaja sebelum mas, kita tambah te saja, buang mas tambah te. Kalau dia ada bunyi a sebelum mas, sama juga kita buang mas tambah te. Kalau sebelum mas ada she, sama juga kita buang mas tambah te. Okay, so 3 yang atas tu kita buang mas dan kita tambah te sahaja. Okey, untuk yang seterusnya kita mesti gantikan huruf-huruf sebelum mas tu dengan bentuk yang masing-masing lah. Okay, contohnya ichiri kita gantikan dengan sekecil te, mibini, ende, ki, ite dan gi, ide. Dan seterusnya kita ada pengecualian. Mesti hafal dan mesti biasakan diri dengan pengecualian-pengecualian tu lah. Okey, cuba kita buat latihan sikit. Okay. So kat sini saya ada letak ya summary untuk macam mana nak tukar dari mas ke te form. Okey, cuba tukarkan yang pertama kaerimasu. Kaerimasu maksudnya pulang ya. Apa dia punya te form? Okey, kaette. Kaette. Yang kedua, benkyou shimasu. Benkyou shimasu belajar. Benkyou shite. Benkyou shite. Yang ketiga, mimasu. Mimasu melihat atau menonton. Mite. Mite. Yang keempat, miemasu. Miemasu, boleh nampak atau boleh tengok, boleh nampak lah ya. Miemasu jadi miete. Miete. Yang kelima, kakimasu. Kakimasu. Kaite. Kaite. Yang keenam, oyogimasu. Oyogimasu, berenang. Oyoide. Oyoide. Yang ketujuh, shinimasu. Shinimasu ya, mati atau meninggal. Matilah ya, shinimasu. Okay, dia punya te form ialah shinde. Shinde. Dan yang terakhir sekali nombor 8, tanoshimimasu. Tanoshimimasu, okay, to enjoy. Okay. Tanoshinde. Tanoshinde. Okay. So bagi yang ingin tahu bagaimana ejaan untuk te form, so ini ialah jawapan dia lah. Okay, ejaan untuk setiap te form bagi kata kerja dalam mas yang kita tengok tadi. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih, Ijo des. Dan kita jumpa lagi nanti di video yang lain. Hai, matai masho, sayonara.